Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan dan kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menyambung pengajian kitab Zadul Ma'ad, kitab berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi daripada awalnya sehingga akhirnya, daripada adab-adab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi hukum fiqahnya. Dan kita sekarang pada bab berkenaan dengan pakaian, senjata Nabi lagi. Kosong apa? 180 bawah tu kan. Tapi sebelum kita mulakan pengajian, saya nak umumkan di sini bahawa minggu depan tak ada kelas. Minggu depan tak ada kelas. Kemungkinan ada ceramah lain, tapi bukan saya yang kelas lah. Buat cerita sekolah, nak jalan-jalan. Musafir. Jadi kita sambung pengajian kitab kita, iaitu pada Musad 180 berkenaan dengan senjata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau SAW memiliki kemah yang dinama Al-Kun, memiliki mihjan, iaitu tongkat yang berkeluk kepalanya. Mihjan ni tongkat yang kepala dia ada macam bulat macam tu, sepanjang 1 hasta atau lebih. Tongkat ini digunakan berjalan dan saat naik kenderaan. Yang kita sebutkan pada kuliah yang lepas bahawa petunjuk Nabi dalam menggunakan tongkat ni, bila Nabi berhajat pakai tongkat, Nabi pakai tongkat. Bukanlah bila kita kata sunnahnya memakai tongkat, bukan macam tu. Tidak difahami oleh para ulama kita bahawa kita ni disunahkan memakai tongkat. Jadi muda-muda belia, badan sihat pun nak pakai tongkat ke? Sebab apa? Sunnah Nabi. Tak betul tu. Itu kaedah yang salah dalam memahami nas. Kemudian disebut sini beliau sallallahu alaihi wasallam menggantungkan di hadapannya, di atas kenderaannya, mempunyai mikhsarah, tongkat pendek seperti tongkat komando yang diberi nama Al-Urjun, mempunyai qadib, iaitu rantai kayu terbuat daripada syauhat, nama salah satu jenis pohon yang dinama Al-Mamsyuq. Dikatakan tongkat inilah yang kemudian dipergilirkan oleh para khalifah. Maksud tongkat macam tongkat general tu, nak luruskan saf, nak betulkan barisan peperangan. Itu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki qadah. Bahasa Arab qadah maksudnya bekas. Dia sama macam kedah. Qaf dal ha, qadah. Qadah tu bekas, bejana air, yang diberi nama Ar-Rayyan dan Mughniyan. Dan satu qadah lain yang ditambal dengan perak. Ditambal maksudnya apa? Bekas tu sopek, pecah, ditampal dengan perak. Itu maksudnya. Kemudian beliau SAW memiliki pula qadah yang terbuat dari kaca dan qadah lain yang terbuat dari pohon kurma. Qadah ini diletakkan di bawah tempat tidur beliau SAW dan digunakan menampung air kencing dia di malam hari. Itu malam nak pergi kencing, kencing kat situ. Okey, bekas tersebut jika tak nak keluar. Beliau SAW juga memiliki rakwah, bejana kecil dari kulit yang diberi nama As-Sadir. Ini dia Sadir. As-Sadir, bukan Sadir, Sadir. Sad alif dal ra, Sadir. Sebahagian mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai taur. Taur ni bekas dah juga. Taur ni maksudnya ina yashrabu fih, bekas untuk minum. Terbuat dari batu, beliau gunakan sebagai tempat air wuduk.
Di samping itu beliau SAW memiliki miqdab bejana yang agak lebar, terbuat dari kuningan. Apa maksud kuningan ni? Bukan kuningan tu maksudnya sufur. Sufur ni macam tembaga lah kita kata. Beras. Beras tembaga apa sebenarnya? Bukan lah? Tembaga campur dengan apa? Beras tu lah. Okey. Qa'bun, gelas besar yang dinama as-si'ah. Tempat mandi terbuat dari tadi tu, beras tadi tu. Tempat minyak rambut dan rab'ah, semacam tas kosmetik. Nabi ada bekas untuk simpan dia punya barang-barang yang digunakan untuk menyimpan cermin dan sisir. Subhanallah, kita kata maksudnya Nabi ni tersusun lah. Bukanlah bersepah, buat gigi, bogoh gigi, bersepah-sepah kan. Orang kata orang lelaki ni dia tak jaga benda ni. Orang lelaki macho bersepah. Tak, Nabi ni kemas. Tempat simpan minyak rambut, tempat simpan ni, kemas lah. Organize. Itu perkataan dia, organize. Ya, betul. Dikatakan sisir beliau SAW dibuat dari gading. Nabi SAW memiliki juga tempat celak, di mana beliau SAW bercelak pada saat akan tidur. 3 kali setiap satu mata dengan menggunakan ismit, batu yang untuk sapu celak tu lah. Pada raba'ah juga terdapat pula 2 alat pemotong, iaitu gunting lah macam tu, serta siwak dia. Beg dia, satu beg khas untuk alat-alat kosmetik Nabi SAW. Alat-alat Nabi tak barang-barang, kemas lah Nabi maksudnya. Tak bersepah mana ubat gigi aku, mana ni metik kuku. Kalau kat rumah tu metik kuku paling susah, selalu hilang sebab mana tak? Metik kuku bersepah ni rumah saya lah. Mesti tak ada kat tempat tu. Itu kita kata yalah, orang pakai dah tak situ, orang pakai tak sini. Tak organize. Nabi SAW organize, cantik ya. Masya-Allah, baca kitab ni, canggih kitab ni. Nabi SAW memiliki qas'ah, piring besar yang nama Al-Ghara'. Yes. Piring ini memiliki 4 telinga dan dibawa oleh 4 orang di antara mereka. Maksudnya besar betul, piring, macam dulang tu lah. Ada telinga, maksudnya ada tempat pegang. Terdapat pula 1 sa'. Sa' ni kita kata 1 gantang. Mud 1 put. Beludru az-zubal. Kat sini kata apa? Qatifah, lebih kecil daripada tu. Dan 1 ranjang yang tiangnya, ranjang tu bekas, yang tiangnya dibuat dari pohon jati. Ranjang ini dihadiahkan kepada beliau SAW oleh As'ad bin Zurarah. Lalu 1 kasur terbuat dari kulit yang diisi tali, 1 bekas yang dibuat daripada macam beg lah, beg tali tu lah, dari kulit yang diisi tali, beg kulit yang letakkan tali apa semua dalam tu. Ya. Ranjang tu katil. Bukan. Kasur tu tilam. Bukan. Itu cakap Jawa. Bukan. Kalau kat sini dia kata wasarir. Boleh juga kat ranjang. Boleh, betul kata-kata. Afwan. Wasarir, bahasa Arab kat wasarir. Saya ingat ranjang tu bekas juga kan? Ranjang bekas juga, betul tak? Kalau pergi ranjang tu kan? Orang Perak kata ranjang tu bekas kan? Salah kan? Bahasa Arab je betul. Sarir, afwan, betul lagi. Bahasa Arab sarir qawaimuhu min saj ahdahu lahu As'ad bin Zurarah. Okey. Sarir katil, firash dia punya. Tapi jangan faham macam tilam kita lah. Macam alas dia, firash. Min adamin hashwatul lif. Laifun. Kasur tu tadilah lapik, dia punya lapik tu, lapik firash. Jangan macam faham tilam kita. Tilam kita tebal tu, Slumberland ke Blunderland ke apa semua tu, itu lain. Sarir, afwan, betul je. Sarir katil daripada tadi apa tadi? Pokok. Yes. Dari kulit yang diisi tali. Maksud tilam Nabi tu, kulit tu isi tali dalam tu. Nampak Nabi ni tilam daripada kulit yang diisi tali dalam tu. Min adamin hashwuhu lifun.
Lifun ni tali, maksudnya bukan tali kita kata tali yang tu. Tali yang buat tu lah. Serat-serat tali tu kan, kalau buat tali tu, itu yang Nabi buat jadikan tilam. Masya Allah, tilam Nabi ya. Lepas tu Nabi boleh sembahyang tahajud. Sebab tilam kita terlampau sedap, tu tak boleh bangun tu, tenggelam. Hal ini diriwayatkan secara terpisah-pisah dalam beberapa hadis. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mu'jam satu hadis yang mencakup semuanya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Aniyah. Al-Aniyah, jadi sebut dia A tu panjang, Aniyah tu bekas ya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW memiliki pedang yang gagang. Yang gagang dan lingkarannya terbuat dari perak. Pedang ini biasa dinamakan Zulfiqar. Beliau SAW memiliki busur panah yang diberi nama As-Sadad. Cara sebut dia Sadad, bukan Sidat. Bukan Sadad, Sadad. Sadadun. Beliau memiliki tempat panah, kinanah bahasa Arab tu, yang diberi nama Al-Jam'u. Beliau memiliki baju perang yang dilingkari tembaga dan diberi nama Zatul Fudul. Beliau memiliki tombak yang bernama An-Naba. An-Nab'a, bukan Naba', Nab'a, Nun ba' ain alif hamzah. Beliau SAW memiliki mihjan tadi, tongkat yang mana Ad-Duqnu. Ad-Duqnu. Beliau SAW memiliki perisai putih yang bernama Al-Mujiz. Al-Mujiz, mu panjang, jiz dengan zai. Beliau memiliki kuda kelabu yang bernama As-Sakbu. Beliau SAW memiliki pelana yang bernama Ad-Daj. Beliau mempunyai keldai berwarna bagal. Tadi bagal yang bernama kelabu yang bernama Duldul. Comel nama dia. Beliau memiliki unta betina yang bernama Qaswa'. Qaswa' ni lah yang Nabi pakai bila pergi haji tu. Beliau SAW memiliki keldai yang bernama Ya'fur. Beliau SAW memiliki permainan yang nama Al-Kun. Beliau SAW memiliki An-Nazah, tongkat pinik bernama Al-Qamrah. Beliau SAW memiliki Rakwah, berjana kulit bernama As-Sadirah. Beliau SAW memiliki gunting bernama Al-Jami'i. Dan cermin serta mempunyai dahan kayu Sauhat yang bernama Al-Maut. Al-Maut, Sauhat bernama Al-Maut. Okey, kata Syekh, kata guru kita rahimahullah ta'ala, Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, Syekhuna, Syekh, dia kata sumiyat bihadhil asma', dinamakan dengan nama demikian, tamyizan laha, sebagai untuk mengenalkan benda tersebut. Saya sebutkan lepas kan, zaman itu tak ada lagi brand. Macam kita kata ambil Colgate, faham dah tu kan. Ambil saya punya kasut saya, brand apa? Bata. Brand tak brand lah tu, Bata tu, contohnya. Contohnya kata wal ahadits allati ja'at fiha katsir minha la yasih. Tapi perlu diketahui bahawa kebanyakan hadis yang menyebut tentang benda tersebut, benda yang barang-barang Nabi dan nama-namanya, kebanyakannya tak sahih, kata Syekh. Jadi tak tahu lebih lanjut, kata buka kitab Asy-Syifa. Tapi banyaknya tak sahih juga. Tapi tak disunahkan pula kita menamakan benda-benda ni. Yang pula kita pula namakan. Mana bukan ada satu sunnah kita namakan kipas kita, namakan tingkap rumah kita, namakan apa semua kan. Tak disunahkan. Para sahabat tak buat macam ni, tak namakan kuda dia, tak namakan semuanya. Nak namakan sekadar keperluan lah. Kerana keperluan untuk menamakannya. Bukanlah kita kata sunnah menamakan. Maksudnya ada 3 ekor kucing, siapa nama kucing ni? Tak ada nama, saja-saja je bela. Oh tak sunnah ni, mana ada tak boleh kata macam tu. Itu kan seterusnya. Sebab Nabi nak memperkenalkan saya tamyizan lahu. Bahasa Arab tamyiz maksudnya untuk kita membezakan. Kalau bahasa Arab pun kita tamyiz kan, untuk bezakan. Tak tahu bezakan ini
gunting mana satu, ini bekas mana satu, ada banyak bekas. Lalu Nabi SAW pun berilah nama tersebut. Pasal haiwan ternakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Pasal katil ni. Ada pula riwayat mengatakan Umar Khattab pernah melihat Rasulullah bangun tidur ke belakang ada bekas pelepah kelapa sawit. Yes. Apa? Umar kan? Ya. Jadi sedangkan di sini ceritanya Umar ada. Katil. Yes. Macam mana nak reconcile cerita? Nak reconcile, kita katakan katil ni berapa lama dia boleh tahan. Kadang-kadang dia pakai, rosak, dia buang. So dia pakai pelepah kurma. Kalau ada tilam, dia pakai tilam. Pakai pelepah kurma, dia pakai pelepah kurma. Dan juga Nabi ada banyak rumah, banyak isteri. Betul tak? Ada satu rumah dia pakai tilam biasa, ada satu rumah pakai pelepah kurma. Tak ada pula isteri dia kata, tak adil bang, bini tu tilam ini, dia tilam ni. Mereka redha atas apa yang mereka dapat kat situ lah. Dekat situ barakallahu fikum, kita nak beritahu sini bahawa Nabi ni, betul kata Syekh juga, dia kata Nabi ni pakai apa yang orang lain pakai. Lain apa orang lain pakai tanpa melampau-lampau, tanpa unsur melampau. Jadi reconcile tadi, kemungkinan pernah Nabi pakai tilam, pernah juga Nabi pakai pelepah kurma kat situ. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pasal haiwan ternakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Haiwan ternak beliau sallallahu alaihi wasallam dari jenis kuda adalah as-sakbu. Sebut tadi kan? Dikatakan ia adalah kuda pertama yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa awwalu farasihi malakahu. Wa kana ismuhu indal a'rabi alladhi ishtarahu. Kata namanya pada Arab Badui yang Nabi SAW membeli darinya dengan harga 10 uqiyah. Yang bincang 10 uqiyah tu ada kiraan emas dia lah. Kita kata nama tadi dapat daripada Arab Badui itu lagi dah. Jadi nama tu daripada adalah Ad-Dars. Kuda ini memiliki rambut putih di bahagian kepala, dipanggil muhajjalin. Agharra muhajjala, bahasa Arab panggil. Dia kata ada bahagian rambut putih berlingkar di kaki, kepala, kencang berlari dan warnanya hitam kemerah-merahan. Ada pula yang mengatakan hitam pekat. Bahasa Arab bila sebut kuda yang ada tanda putih, kuda tu hitam, ada tanda putih kat sini dan tanda putih kat kaki, dia panggil ghurra muhajjalin. Ghur muhajjal, agharra muhajjal. Kenapa saya nak tekan kat sini? Sebab apa? Sebab Nabi SAW akan sebut kamu ini akan dibangkitkan akhirat kelak ghurran muhajjal juga. Bukan kita dibangkitkan macam kuda, bukan. Maksudnya ada putih dekat dahi, ada putih dekat kaki dan tangan. Mugharran muhajjalina min atharil wudu, daripada kesan wudu. Sebab itulah kita baca hadis yang kita biasa dengar tu, iaitu ada Nabi yang satu pengikut, ada Nabi dua pengikut, ada Nabi tak ada pengikut. Kemudian Nabi nampak ramai orang ingatkan pengikut dia, rupa-rupanya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datang lagi ramai, kata ini umat aku. Macam mana kamu tahu ya Rasulullah? Ghurran muhajjalin. Ada bekas tanda putih di dahi dan juga pada tangan. Lepas tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa nak memanjangkan ghurrah dia, tadilah cahaya tadi, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka maksud Abu Hurairah tu lakukan memanjangkan tu maksudnya apa? Iaitu sentiasa ada wuduk. Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sentiasa ada wuduk. Kalau dia nak cepat, kalau dia terbatal pun dia akan ambil walaupun wuduk yang ringkas. Simple dia ambil untuk at least Nabi ada wuduk. Pernah dia kata, Rasulullah semayang ke? Tak, kita semayang kat depan sana. Tapi nak tunjukkan bahawa Nabi nak sentiasa berwuduk. Kuda milik beliau SAW yang lain adalah murtajaz. Wa kana ashhab, berwarna kelabu. Wa huwa alladhi shahida fihi Khuzaimah bin Thabit. Inilah kuda di mana Khuzaimah bin Thabit syahid di atasnya. Orang sahabat nama Khuzaimah bin Thabit syahid di atasnya. Beliau juga memiliki kuda bernama Al-Luhayf, Al-Lizaz, Al-Dharib, As-Sabhah, Al-Wardu. Ketujuh nama ini disepakati oleh para ulama
semuanya dirangkum Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Jama'ah Asy-Syafi'i dalam bait syair, wal khailu sakbun luhaifun sabhatun daribun lizazu murtajazun waruddun laha asraru. Ini syair Arab lah, bila baca Melayu dia macam kelakar bunyi dia. Adapun kudanya ala sakbun luhaif sabah dan darib lizazu murtajazun warud, yang memiliki rahsia. Maksudnya rahsia tu apa? Kuda-kuda tu memiliki kelebihan masing-masing. Hal ini dikhabarkan kepadaku oleh anaknya Imam Izzuddin Abdul Aziz Abu Amr, semoga Allah memuliakannya dengan sebab ketaatannya kepadanya. Ini Ibn Qayyim mendoakan guru dia lah. Sebagian ulama mengatakan bahawa Nabi SAW memiliki 15 kuda yang lain, akan tetapi kuda-kuda ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun kedua tepi pelana beliau SAW terbuat dari tali. Bagal beliau, milik beliau SAW adalah duldul, seekor bagal berwarna kelabu, dihadiahkan oleh Al-Muqawqis. Beliau SAW juga memiliki satu bagal bernama Fidah, yang dihadiahkan oleh Farwah Al-Juzami. Lalu terdapat seekor bagal berwarna kelabu yang dihadiahkan pemimpin Ailah, nama satu tempat, serta bagal lainnya yang dihadiahkan oleh pemimpin Daumatul Jandal. Kita akan tengok nanti ada satu peperangan, perang Daumatul Jandal, berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mengatakan bahawa An-Najasyi pernah menghadiahkan bagal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun biasa menungganginya. Adapun keldai milik beliau SAW adalah Unfair, seekor keldai berwarna kelabu dihadiahkan Muqawqis, raja bangsa Kipti, serta keldai yang dihadiahkan oleh Farwah Al-Juzami. Disebutkan bahawa Sa'ad bin Ubadah pernah memberi Nabi SAW seekor keldai dan beliau SAW pun biasa menunggangnya. Sedangkan unta milik beliau SAW adalah Qaswa'. Dikatakan unta inilah yang digunakan Nabi SAW saat hijrah. Adapun unta lainnya Al-Adba', yang dibelah telinga atau pecah tanduknya, atau Al-Jada'a, yang pincang, telinga dia ada cacat. Akan tetapi tak ada pada keduanya Al-Adba' maupun Al-Jada'a. Hanya saja keduanya dinamakan demikian. Maksudnya apa? Ada ulama' dikhilaf lah sama ada dua ni binatang kan, unta yang berlainan ataupun unta yang sama. Ada pula yang mengatakan bahawa telinganya terbelah sehingga dinamai seperti itu. Apakah Al-Adba' dan Jada'a adalah nama untuk satu unta atau keduanya berbeza? Para ulama' berbeza pendapat dalam menyikapi hal ini. Tak apalah, niat cerita pasal unta Nabi je. Al-Adba' adalah unta beliau, milik beliau SAW, yang tidak biasa disaingi orang dalam berlari, maksud dalam berlumba, macam unta yang laju. Lalu seorang Arab Badui datang menunggangi Qa'ud, unta yang masih kecil, dan berhasil mengalahkan Adba'. Kali ada satu orang Arab Badui naik unta kecil, kalahkan unta Nabi. Peristiwa ini cukup menyesakkan dada kaum muslim. Maksudnya tak berhati macam mana ni unta Nabi ni kalah. Masa dia sungguh merupakan perkara yang hak patut bagi Allah untuk tidak mengangkat sesuatu di dunia ini melainkan direndahkannya. Maksudnya apa? Maksudnya mampak bawah ni. Baca hadis Hurairah bawah 147. Pada hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan mengambil unta untuk ditunggangi dan berlumba. Di dalamnya terdapat pula anjuran bersikap zuhud di dunia. Maksudnya, apa maksud yang direndahkan ni? Maksudnya tak apalah, ini masalah dunia, kita tawaduk lah. Kalau kalah pun kalah lah, ini masalah dunia, benda dunia. Tak boleh kata kalau ustaz kereta dia orang tak boleh potong, macam tu lah. Mana boleh. Tak semestinya kan. Itu kadang-kadang kita tak faham masalah tu. Kerana sesungguh satu yang nampak tinggi padanya melainkan akan direndahkan. Anjuran untuk tawaduk kebagusan akhlak Nabi SAW, sifat tawaduk beliau SAW dan keagungan beliau SAW dalam dada para sahabat. Jadi tak apalah, kalau naik pun tetap lagi Allah Ta'ala muliakan. Unta Nabi SAW tak sama dengan unta orang lain. Nabi SAW mendapat rampasan pada perang Badar berupa seekor unta yang tangkas milik Abu Jahal, yang hidungnya terdapat burrah, seni gelang terbuat daripada perak. Lalu Nabi SAW menghadiahkan unta ini pada peristiwa Hudaibiyah untuk memicu kejengkelan orang musyrik, untuk menimbulkan kemarahan orang musyrik. Yang dia buat unta Abu Jahal jadi dia marah lah sebab Abu Jahal ni ketua orang. Jadi Nabi SAW memiliki 45 unta perahan, unta susu lah. Nampak banyak tak unta Nabi? Jadi bukan Nabi ni seorang yang miskin sebenarnya. Betul, orang silap faham. Berapa banyak kedai, berapa banyak unta, berapa banyak kuda ada. Tapi rumah Nabi macam mana?
Sebab Nabi tak gunakan kekayaan ni untuk kesenangan diri sendiri. Itunya kesimpulannya. Sebab tu Islam ni konsep dia nak cari kaya-kaya lah, tapi kekayaan tu bukan untuk kesenangan diri sendiri. Kalau kita baca hadis dalam kitab Mishkatul Masabih, Nabi SAW kata, tidaklah kamu menambah-nambah rumah kamu ini, melainkan akan menambah wabalu alaik, menambahkan lagi kesusahan kamu di akhirat kelak. Apa? Betul? Dan Nabi SAW lalu ke atas rumah. Hadis Mishkatul Masabih, Ustaz boleh baca kitab tersebut. Dalam hadis disyarahkan hadis, ma dhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala malihi wa dunyah. Tidaklah 2 ekor serigala yang dihantar, yang lapar, yang dihantar kepada satu kelompok kambing itu, dan tidaklah itu lebih bahaya daripada bahayanya tamaknya manusia itu kepada hartanya dan kemuliaannya, fi malihi wa syarafih. Lebih bahaya daripada agama, bahaya kepada agamanya. Kemudian bawah tu pula disebut hadis-hadis lain. Antara hadis tu yang sebut tadi lah, tidaklah seorang tu menambah-nambah rumahnya, melainkan Allah Ta'ala akan menambah kesusahannya hari akhirat kelak. Dan hadis lain pula, Nabi SAW bila lalu satu rumah ni, kubah kami yang besar lagi, dia jemput Nabi, Nabi tak masuk rumah tu. Nabi tak masuk rumah tu, Nabi elak. Lepas tu bila sahabat tu kata, kenapa Nabi macam ni? Kenapa Nabi bila lalu kat depan rumah aku, dia macam tak nak tengok? Mula sampai dekat lelaki tersebut bahawa dia kata Nabi tak minat tengok kemasyhuran yang besar-besar macam ni, macam kemasyhuran yang terlampau. Lalu dia pun kata dia pecahkan, hancurkan. Dan dia kata apa? Inilah dia, ini betul. Dia kata sekali lagi mana? Mala. Selagi mana tidak untuk semua yang dibesar-besarkan itu yang tidak ada faedah baginya, maka itu adalah wabalun alaih, akan menyusahkan dia akhirat kelak. Selagi mana untuk memang dia tak perlukan. Jadi bukanlah tak boleh buat extension. Kalau cucu dia ramai kan, anak dia 10 orang, dia tak nak anak dia duduk luar, duduk rumah mak jugalah. Dia extend rumah ni, extend lagi. Itu tak termasuk extension yang tak elok. Cucu dia ramai, sekali datang 30 orang, nak meletup rumah tu dah. Nak pecah dah. Nak semayang tak boleh, kencing sana kencing sini, berak sana berak sini, pecah sana pecah sini. Dia extend rumah dia, buat satu ruangan untuk kanak-kanak main. Itu tak termasuk dalam extension yang ni extension saja. Satu bilik letak kaca, satu bilik letak Queen's End. Satu bilik letak kaca daripada Next Bridge ke apa ke mana, letak situ, macam-macam lah. Satu bilik letak kaca, satu bilik letak kayu, satu bilik letak arca, satu bilik letak kasut, satu bilik wallahu a'lam. Saya kat situ dah, tak ada komen lebih. Kat situ, tapi itulah hakikatnya. Nabi SAW tak macam tu. Unta ini dan memiliki satu unta yang mahir. Sebenarnya kalau kita, ini terjemahan direct ya. Sebenarnya dia kata al-ibilil al-mahru, iaitu unta yang sangat hebat, unta yang hebat, laju, banyak susu, kuat. Dia disebahkan kepada satu puak, dia panggil Mahrah bin Haidan. Dia panggil unta mahar. Penterjemah ni dia terjemah direct, unta mahir. Kalau kita buka Mu'jam, iaitu kita kata Mu'jam Al-Buldan. Mu'jam Al-Buldan maksudnya kita kata kamus negeri-negeri Arab. Ada satu puak kabilah ni, nama dia Mahrah bin Haidan. Puak ni memang terkenal kerana mendidik unta dia. Memang unta dia hebat-hebat. Jadi ini unta Al-Mahru yang hebat, yang Nabi SAW gunakan. Tapi nampak tak, unta yang hebat tu kan Nabi simpan, sayanglah unta ni hebat apa semua, dikirimkan kepadanya oleh Sa'ad bin Ubadah dari unta-unta Bani Uqail, dan Nabi hadiahkan juga pada orang lain. Lepas tu para sahabat gunakan juga. Sebab tu tak terkenal. Nampak tak, Nabi ada 45 unta, kuda, bagal, tapi tak satu pun sampai dekat anak-anak dia, kepada Fatimah. Sebab Nabi hadiah apa semua Melaka dah. Sebelum meninggal lah hadiahkan. Nabi SAW memiliki 100 ekor kambing, dan dia tidak ingin lebih daripada itu. Setiap kali lahir anak kambing, maka Nabi SAW menyembelih seekor kambing dewasa. Di samping itu Nabi SAW memiliki pula 7 ekor kambing perahan yang digembalakan oleh Ummu Aiman. Banyak tak?
tapi semuanya dibagi kepada kaumnya. Nah, ini teringat kepada saya kepada kisah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, satu ulama dekat Yaman. Dia belajar, satu dunia belajar. Dia belajar kat Madinah. Dia belajar universiti, dia kata tak boleh lah belajar kat universiti ni, saya nak belajar style pondok pula. Dia pergi ke Shanqiti dekat Mauritania. Lepas tu dia mengaji sana sini, kemudian dia balik kat kampung dia tak ada sunnah langsung, kosong. Kampung dia terkenal dengan Syiah. Dia balik, dia berjuang dengan sunnah. Orang bagi dia duit 100,000 tu semua bagi untuk dia punya markas dia. Dan rumah dia kosong. Semua bagi kat markas. Sekarang markas dia ada tempat tidur, ada asrama, ada perpustakaan besar. Semuanya dia orang bagi kat dia, satu pun tak masuk dalam poket dia. Dan dia pakai kereta tahun 70-an. Kereta buruk ya. Subhanallah. Kita kata nampak tak ini, kita kata inilah ulama ar-rabbani yang memang dia ikut betul sunnah Nabi SAW. Bukan macam setengah orang, bila dah terkenal sebagai orang yang hebat dalam agama, maka orang bagi dia duit banyak, dia buat istana dia pula, pakai berabus pula. Tak nak pakai berabus, pakai lah. Ini pakai berabus daripada duit hasil orang bagi kat dia untuk menegakkan dakwah. Dia pakai berabus, buat 2 istana kat Ampang sana. Tak sebutlah kat mana kan, Ampang umum. Tarikat lah ni, cerita tarikat lah ni. Dia pakai kereta 3 biji, letak nama rumah, nama isteri dia, nama anak dia. Patutnya kita orang bagi untuk Islam, letak nama khas, kita kata itu untuk Islam, tak boleh pakai untuk dia. Tapi digunakan untuk kepentingan umum. Tengok Nabi SAW, kisah ni kita bukan hanya tengok unta Nabi ni, bilangan-bilangan ni tak penting. Apa penting kita tahu bilangan unta Nabi? Tapi asyik kita betapa banyaknya unta Nabi SAW, tapi Nabi SAW gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan pun begitu jugalah. Kita harapkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, kita Allah Ta'ala bagi kita kesenangan dalam harta, kesenangan dalam banyak benda, betul tak? Kita nak makan apa, boleh je makan. Tengah hari nak makan biryani, dapat biryani. Malam nak makan pizza, dapat pizza. Besok nak makan sate, dapat sate. Kita tak sebenarnya susah pun. Apa kita nak semua dapat. Tapi banyak harta kita yang kita gunakan untuk jalan Allah SWT, itu akan jadi ujian. Jadi kita akan tengok nanti bab makanan pula. Nabi SAW sampai pernah lapar tak makan, dia bila tak makan, dia ikat perut dia. Kita akan tengok nanti hadis kejap lagi bab makan nanti. Okey, pasal makanan pakaian beliau SAW pula. Pakaian ni penting, supaya kita tahu bahawa Nabi SAW ni ialah sebagai manusia biasa dan juga manusia orang Arab yang berpakaian macam manusia juga. Dalam keadaan kedudukan Nabi SAW yang mulia sebagai Rasul, yang Allah Ta'ala naikkan martabatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Tapi Nabi tetap berpakaian macam pakaian orang biasa, orang Arab pada zaman tu. Ini cantik nak ajar kita kepada tawaduknya Nabi SAW. Okay? Jadi beliau SAW memiliki satu sorban. Sorban ni serban lah, orang Kelantan kata semuta, yang bernama As-Sahab. Betul tak orang Kelantan semuta kan? Semuta kan? Semuta, cara makhraj jangan sebut tu. Makhraj semuta, dia kata, cara sebut dia tu. Orang kata semuta sebab dia putarkan kepala, kata semuta. Betul tak? Betul tak? Ya ke? Daripada pandai ya syarahkan orang Kelantan ya. Qarat lahu amamah, bahasa Arab panggil imamah. Bahasa Arab serban panggil apa? Imamah dengan ain, bukan alif, dengan ain. Imamah. Imamah. Nabi ada serban namanya As-Sahab. Sahab ni maksudnya awan sebenarnya. Okay? Sahab. Serban ini pernah dipakaikannya kepada Ali radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa memakainya dan melapisinya dengan kopiah. Kan macam kita pakai kan, kopiah, serban. Terkadang pula beliau SAW memakai kopiah tanpa serban. Macam saya pakai ni, sunnah tak? Sunnah lah. Nampak tu? Jadi jangan ingat serban je sunnah, pakai kopiah pun sunnah juga. Okey. Terkadang pula beliau SAW memakai kopiah tanpa serban dan sebaliknya. Apabila beliau SAW sebaliknya, maksudnya pakai serban tak ada kopiah, maksudnya Nabi ikat je atas kepala dia. Boleh tak? Boleh. Macam orang Yaman kan. Kadang-kadang di Yaman dia ambil macam ni, dia ikat cantik tu, dia buat tu. Tu Ustaz Ali pakai sekali. Dia tahu ikat tu, dia tak pakai, dia segan. Apabila SAW memakai serban, maka dijulurkan ujung serbannya antara kedua bahunya. Kan
Kan 2 ekor lah ni. Tapi kan tengok, ada serban Nabi yang 1 ekor, kadang-kadang 2 ekor, kadang-kadang tak ada ekor pun. Jadi jangan ingat serban Nabi 2 ekor je, macam orang tabligh sebut serban Nabi mesti 2 ekor. Tak, maknanya dia baca satu hadis je. Lepas tu kadang-kadang kita kena bagi tahu dia orang ni, tak semestinya serban Nabi tu mesti pakai sunnah Nabi ni, kau biasa sunnah je. 2 ekornya, dan kat sini disebut di antara kedua bahunya. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahih dari Amr bin Harith, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar memakai serban hitam. Nampak serban hitam, tak sebenarnya serban putih. Seraya menjulurkan kedua hujungnya pada kedua bahu. Cantik tak? Okey. Imam Muslim menukilkan pula dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW masuk ke Mekah seraya mengenakan serban hitam. Dalam hadis tidak disebutkan tentang ekornya, bukan jambulnya tu, ekornya. Zi'abi. Hal ini menunjukkan bahawa jambul ujung serban, ekor tadi lah kan, pasal tidak selamanya dijurulkan pada kedua bahunya. Ini dalil bahawa tak ada ekor. Sebab tak nampak, maksudnya tak panjang lah. Kalau boleh julur, maksudnya panjang. Jadi kemungkinan ekor ni pendek je, ataupun tak ada ekor langsung. Cantik tak? Jadi jangan kau kata sebang kau je ikut sunnah. Jangan. Bila seorang puak kata serban kita yang paling ikut sunnah sekali, jangan. Apa-apa serban pun sunnah, insya-Allah. Okey. Sebagian semua mengatakan beliau SAW masuk Mekah sambil mengenakan perlengkapan perang dan mighfar, topi baja. Apa topi baja pula ni? Surah baja hitam. Mana topi besi tu? Topi besi yang ada serban di atas kepalanya. Beliau SAW memakai di setiap kesempatan apa yang sesuai dengannya. Nampak tak? Nabi SAW memakai di setiap kesempatan apa yang sesuai dengannya. Maksudnya sesuai, macam nak pergi majlis rasmi, pakailah serban elok. Bagi bangsa Arab, pakai serban itu adalah lambang kita ni berhias dengan hiasan yang terbaik. Betul tak? Itu bangsa Arab. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, bila malaikat turun berserban dalam perang Uhud dan lain-lain. Tapi kat sini tak boleh kata serban itu adalah perhiasan terbaik bagi setiap kaum. Tak boleh kata macam tu. Orang kita raya pakai songkok, maka songkok itu adalah perhiasan terbaik ketika hari raya. Bagi tak boleh kita kata, oh tak sunnah pakai songkok, kita pakai kopiah sunnah, songkok tak sunnah. Tak semestinya. Nanti kita akan tengok kesimpulan apa yang ulama buat berkaitan dengan pakaian Nabi ni. Jadi syekh kami, okey, dalam perenggan ni ada satu benda yang pelik sikit lah, daripada pendapat Ibn Taymiyah. Dia kata syekh kami Abul Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu fil jannah, dalam syurga, menyebutkan tentang ekor tadi satu pernyataan yang sangat unik, bahawa Nabi SAW memakai jambul hanya pada satu subuh di Madinah, di mana malam harinya beliau SAW bermimpi melihat Rabb. Nabi mimpi melihat Allah, pemilik kemuliaan tabaraka wa ta'ala, lalu berfirman, wahai Muhammad, apakah yang diperselisihkan al-mala'ul a'la? Aku berkata, aku tak tahu. Mala'ul a'la tu yang penduduk langit lah. Al-mala'ul a'la tu penduduk langit. Aku tak tahu. Maka aku pun mengetahui apa yang di antara langit dan bumi. Kita baca hadis tu bawah 153, 154. 152 dah boleh dah. Al-Allamah Ali Qari berkata, hal ini merupakan kiasan atas pengkhususan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan. Adanya rahmat melimpah ke atasnya, sebab kebiasaan mereka yang menyayangi adalah meletakkan tangannya di antara kedua bahunya. Iaitu di mimpi apa dia? Iaitu di mimpi Allah Ta'ala letakkan kedua tangan Allah di bahu Nabi SAW. Hadis ni jadi isu dalam kalangan para ulama akidah. Dia kata Nabi nampak Allah. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lain dia sebut Nabi nampak Allah seperti rupa seorang pemuda yang sangat elok rupanya. Jadi adakah Allah Ta'ala tu macam pemuda? Jadi ulama kata, apa maksud hadis ni? Bincang panjang benda ni.
Lepas tu sekarang orang dia tuduh Ibn Taymiyah, sebab Ibn Taymiyah dia sahihkan hadis ni. Dia tuduh Ibn Taymiyah ni menjisimkan Allah Ta'ala. Sebenarnya kata para ulama', iaitu boleh tak kita mimpi Allah Ta'ala? Boleh, iaitu kita mimpi melihat iman kita kepada Allah Ta'ala. Bukan mimpi lihat Allah tu sendiri, iman kita kepada Allah. Jadi hadis ni Nabi SAW nampak seorang pemuda yang cantik, yang handsome. Itu menunjukkan bahawa iman Nabi SAW kepada Allah Ta'ala tu elok, cantik dan muda. Macam itulah. Maksudnya apa? Maksudnya iman Nabi kepada Allah Ta'ala tu elok. Iman Nabi tu sentiasa semangat, muda, semangat, kuat dan kita kata segar. Kita ni iman kadang-kadang tak segar, betul tak? Ada tiba macam malas, main subuh, malas. Baca Quran tu, Allah letih. Macam tu muka surat dah mengantuk, contohnya. Paksa. Itu kita iman kita. Jadi kat sini dia samakan juga dengan perkara-perkara yang tersebut dalam hadis sebelum ni, bahawa kita Al-Quran itu boleh jadi sebagai seorang lelaki, betul tak? Akhirat kelak Al-Quran ni akhirat kelak akan berubah jadi seorang lelaki yang akan menjadi hujah mempertahankan kita akhirat kelak. Bahkan juga dalam hadis yang sahih kata, amalan kita yang saleh ini bila dalam kubur nanti dia akan berupai seorang lelaki. Kalau saleh orang amalan dia, maka lelaki itu lelaki yang elok rupanya. Kalau amalan dia buruk, maka dah datang amalan tu ialah lelaki yang kodoh, buruk dan busuk. Begitu. Jadi samalah macam ni Nabi SAW melihat Allah, iaitu Nabi SAW melihat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mimpi dia tadi, dia lihat iman kepada Allah Ta'ala tadi telah menyentuh kedua bahunya. Oleh sebab itu pagi itu dia letak serban ada 2 ekor. Tapi ini nanti kita tengok komen Ibn Qayyim, tapi dia kata ini pendapat ni agak pelik lah, dia kata. Apa kena-mena pula sentuh tu serban tu ada 2 ekor pula. Kita tengok orang ni. Jadi kalau kita tengok pula apakah yang dipersihan para ulama itu. Kalau kita baca nota kaki perenggan poin 154, perenggan kedua tu, al-mala'ul a'la, Allah malaikat-malaikat yang didekatkan. Adapun perselisihan mereka mungkin sebagai ungkapan sikap mereka yang berebutan mendapatkan amal-amal itu dan menaikkannya ke langit, atau perkataan-perkataan mereka tentang keutamaan dan kemuliaan, iaitu malaikat ke atas tu berebut-rebut mana satu amalan yang paling afdal ni, mana satu nak ambil, nak bawa dulu ke Allah Ta'ala. Bila kita beramal soleh, Allah Ta'ala kata ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat akan gilir-gilir pada pagi dan petang untuk bawakan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini ulama kata malaikat itu berselisih tentang apakah amalan yang mula-mula sekali nak tunjuk ke Allah, malaikat yang paling baik. Itu maksud dia. Perkara demikian sama sekali dengan perselisihan dan perdebatan, olehnya sesuai bila dimaknakan sebagai perselisihan. Riwayat ini terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, hadis berkenaan dengan Nabi mimpi Allah ni. Ketika Imam Al-Bukhari ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, hadis ini sahih. Nampak tak? Yang kata hadis Nabi mimpi jumpa Allah ni siapa? Yang sahihkan ni siapa? Imam Al-Bukhari. Jadi tuduhan kepada Ibn Taymiyah yang kata Ibn Taymiyah sahihkan hadis ni, kita kata bukan Ibn Taymiyah saja yang sahihkan, Imam Al-Bukhari pun sahihkan hadis ini. Kena faham tu. Jadi kalau dituduh Ibn Taymiyah ni sebagai mujassim, orang yang menjisim dengan Allah Ta'ala, maka kamu telah tuduh Al-Imam Al-Bukhari juga sebagai orang yang telah menjisimkan Allah Ta'ala. Beliau radhiyallahu anhu, iaitu Imam Bukhari kata, dari kerana itulah beliau SAW menjulurkan Za'ubah. Ibn Taymiyah kata, oleh sebab itulah beliau menjulurkan Za'ubah. Za'ubah itu ekor serban tadilah, di antara kedua bahunya. Ini adalah ilmu yang diingkari oleh lisan dan hati orang-orang bodoh. Maksudnya orang yang bodoh tak belajar hadis akan tolak hadis ni. Dia kata Ibn Taymiyah ni sesat lah, apalah. Sebab tu Ibn Qayyim ni anak murid Ibn Taymiyah yang nombor 1. Dia antara yang pertahankan Ibn Taymiyah, banyak tempat dipertahankan. Bahkan dalam kitab banyak kali disebut berkata guru kami Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nampak? Dia kritik pendapat orang yang menolak hadis ni. Tapi pada masa sama dia kata apa?
aku tidak menemukan ulama lain yang menyitir, yang maksudnya mengeluarkan faedah ini ketika menjelaskan ekor serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Aku tidak menemukan ulama lain yang menyitir. Menyitir maksudnya mengeluarkan faedah ini ketika menjelaskan berkenaan dengan ekor serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak bagi tahu kat sini? Bahawa dia kata, ini pendapat Ibn Taymiyah. Dia kata, satu ulama pun tak pernah sebut bila Nabi SAW ada 2 serban ekor, tak pernah satu ulama yang kata ada kena mengena dengan mimpi Nabi tadi. Seolah-olah Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, nampak dia tak setuju dengan Ibn Taymiyah, guru ni yang paling dia sayang, yang menyelamatkan dia. Ibn Qayyim kata, kalau aku tak kenal Ibn Taymiyah lah, aku jadi sesat dah. Sebab sebelum ni Ibn Qayyim dia suka pada tarikat, pada sufi apa semua, dan juga falsafah ni. Ibn Taymiyah yang telah selamatkan dia kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa semua. Ketika itulah, tapi daripada masa yang sama, nampak tak? Bila benda tu dia rasa tak betul, dia akan cakap, ini pendapat guruku ni, tak ada siapa pun ulama yang sebut macam ni. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi Ibn Taymiyah seolah-olah dalam isu ni hujah dia tak kuat. Mimpi dia boleh menjelma sebagai orang membantu. Ya, berhujah di hadapan Allah Ta'ala akhirat kelak. Untuk orang perempuan pula, dia menjelma sebagai lelaki juga kan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak tahu, tak boleh jawab. Yang penting kita baca Quran, ada orang defend kita akhirat kelak. Tak pedulilah yang defend kita tu lelaki ke perempuan akhirat tu. Saya tak kisah kalau akhirat tu yang perempuan, ada 10 orang perempuan defend saya. Janji yang defend saya, janji boleh selamatkan saya akhirat kelak. Sebab itu bukannya kita punya kepentingan kita lah untuk tahu. Okey, seterusnya. Jadi kat sini, apa pengajaran kat sini? Dia kata apa? Inilah kita kata ulama' kita ni hormat ulama'. Kadang-kadang ada pendapat guru kita, ulama'-ulama' kita yang mungkin tak ada dalil, tersilap. Maka janganlah cepat kita bengkah kata, nampak sesat dia ni tak tahu hadis, dia ni bengap, dia ni tak mengaji. Jangan kata macam tu. Patutlah kita kadang keluar kenyataan-kenyataan yang tak betul daripada mufti-mufti ke ulama besar. Jangan terus kata tu mufti tak mengaji habis apa semua. Kita cuba defend dia. Mungkin dia tahu tapi dia terlupa. Macam berlaku kan, satu penasihat agama terkenal lah di Malaysia ni. Bila kita bawakan hadis Nabi SAW berkenaan dengan disunnahkan bagi orang nak berkorban ini untuk tidak memotong kuku ketika masuk 1 Zulhijjah kan. Dia dalam ceramah kata, mana ada hadis ni apa semua. Sedangkan hadis tu dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim apa semua ada. Sebab disangka yang tak potong bulu dan kuku tu ialah bulu dan kuku binatang tu. Dia silap faham. Jadi ada sebahagian pemuda-pemuda kita ni yang ialah semangat lebih tapi kurangnya adab, tak mengaji lebih lagi. Maka terus kata nampak ustaz ni tak betul, sesat lah. Mana boleh kata macam tu. Manusia lah manusia. Kadang-kadang kita ini boleh terlepas, tersilap. Jadi ketika itulah kita kata, oh mungkin dia tersilap. Lepas tu ada orang bentang kat dia balik berkenaan tajuk tersebut. Akhirnya dia mengaku balik dalam kuliah dia, dia kata, ya saya silap. Nampak, alhamdulillah. Orang macam ni kita hormat. Yang kita marah tu ialah dah bagi hadis sahih depan mata dah ni. Depan mata dah nampak dah ni, seketul kat depan mata ni. Dah bagi, ulama' dah bincang, dah bagi, dah berkenaan dalil-dalil hujah apa semua. Dia tolak juga. Yang ni yang patut kita tashni', yang ni kita patut kita kritik dia. Ada pun orang tersilap, mungkin boleh tersilap. Mungkin kadang-kadang saya tersilap sebut hadis. Mungkin pendapat saya tak sama dengan Ustaz Ali, atau Ustaz Ali tak sama dengan Ustaz Rasul, Ustaz Rasul tak sama dengan Ustaz Kariman, Ustaz Kariman tak sama dengan ni. Jangan tu kata Ustaz Kariman ni sesat lah apa, tak boleh kata macam tu. Mungkin ilmu tu tak sampai, ataupun cara dia faham tak sama dengan kita. Kita bentang kat dia dengan hujah yang baik. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita macam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Sebab tu kita kata ulama' ini dia macam lautan besar. Tambah baling bangkai ke apa dalam tu, air tu tetap masin dan sama juga air dia. Ini kata ulama' ni, para ulama' ni. Kerana banyaknya kebaikan yang dia telah bagi kat kita. Beliau SAW memakai gamis, maksud pakaian pula gamis ni apa? Qamis.
Tak, qamis bukan jubah. Qamis ni baju, shirt. Qamis, meja. Kata Syekh Saleh Munajjid, qamis tu qamis dia sekarang. Meja. Ada T ke tak ada T? Tak tahu Allah. T-shirt ke shirt je? Shirt kot. Shirt. T tu maksudnya apa? T tu maksudnya apa? T-shirt yang cantik ya. Ha? T-shirt yang ada tu. Ha. T tu apa T tu? Oh, bila lengan macam T. Kalau shirt? Kalau gantung tak macam T? Itu dua tangan ke bawah. Oh, okey. Ala kulli hal Nabi pakai shirt. Gamis adalah pakaian yang paling disukai Nabi. Nampak tak? Tu mesti jubah. Sebab selesa. Nampak tak? Lengannya sampai ke pergelangan tangannya. Ila rusuh. Rusuh sini. Sini. Sampai sini lah. Rusuh. Ini rusuh. Bahasa Arab ini rusuh. Ini mafsal. Ini mafsal. Rusuh. Sampai sini. Dia kurang sini atau sini lah. Ada telefon ni. Ila rusuh. Beliau SAW pernah pula memakai jubah. Nabi juga pakai jubah. Nanti walabisal jubbah wal faruj, macam qab'a'. Qab'a' ni macam jubah juga. Dan al-farujiyah. Nama-nama ni bukan kita pun tak tahu, orang Arab pun tak tahu. Sampai dia terpaksa buat satu buku Mu'jam Al-Arabi li malabis Al-Arabiyah. Kamus Arab berkenaan dengan pakaian-pakaian orang Arab. Ada tu kamus tak? Kamus untuk pakaian. Nama-nama banyak dalam tu yang kita dengar, masya-Allah. Ni kata farujiyah, qab'a', al-faruj. Kalau kita pergi Arab, saya nak beli al-faruj, mesti tak faham je orang. Dah tak pernah dengar. Al-qab'a', sebut al-farujiyah, tak ada. Di samping itu beliau SAW juga memakai pula al-qaba', pakaian seluas jenis mantel. Al-qaba' ni kalau kalau kita buka kamus tu tadi, dia sebut al-qaba' ni macam jubah orang Mesir, macam imam-imam kita pakai tu. Macam jubah kot. Okey. Overcoat. Tapi taklah tebal macam kot. Macam ada satu jubah khas lah kat luar tu lah. Al-qaba' tu. Okey. Ketika safar, beliau SAW memakai jubah yang sempit kedua lengannya. Maksudnya jubah yang bukan besar lah, yang kecil sikit. Yalah, sebab senang jalan kan. Bila musafir, kalau besar-besar ni kan leceh kan. Kita pun bila musafir, saya pun tak akan jubah kalau musafir. Saya pakai shirt, t-shirt, ataupun seluar. Senang nak bergerak kan. Itulah Nabi SAW. Nabi macam manusia biasa juga kita kata tadi. Nabi SAW memakai sarung dan selendang. Ayat ni orang silap faham ni. Bahasa Arab dia panggil izar warida. Izar, rida. Izar itu kain bawah, rida itu kain atas. Nak faham dia macam mana? Macam orang ketika ihram. Itu je izar dan rida tu. Maksudnya pada zaman Nabi, izar dan rida tu ialah pakaian biasa. Bagi orang yang miskin pada zaman tu, pakai izar dan pakai rida. Maksudnya biasalah. Kita kena bayang zaman ni 1400 tahun dulu, tuan-tuan. Orang lain pakai cawat lagi agaknya. Kita dah pakai pakaian sempurna dah. Kita pakai izar. Izar maksud kain ihram tu, rida. Itu maksud Nabi. Rida, selendang tu bukan macam orang sekarang fahamnya selendang tergantung belah kanan tu. Itu apa benda tu? Dia ada 3 cara. Satu letak kat atas, tak kiri. Kat TV saya dengar. Itu serban Nabi. Tak, ini yang tu kain tu. Dah satu pada Satu kita tengok kejap lagi. Dia itu syarah ikut mana, hadis mana tu? Tak don tu. Oh, yang sebut nama keluar ni, tutup dia. Saya katakan Nabi SAW ada juga kain. Kita akan tengok nanti. Nabi kadang-kadang dia ada satu kain untuk dia. Kadang-kadang dia pakai. Dia panggil tailasan. Nanti kita akan tengok nanti kejap lagi. Kejap lagi lah kita cerita benda ni. Nanti kita akan jumpa. Yang Nabi kadang-kadang buat tutup. Kadang-kadang Nabi tak pakai kopiah. Nabi pakai tailasan tadi. Untuk kita tengok nanti. InsyaAllah kejap lagi.
Tapi saya nak bagi tahu, jangan silap faham maksud selendang tu tadi. Rida tadi. Rida tadi ialah kain yang Nabi pakai macam orang ketika ihram. Menurut Al-Waqidi, bahawa selendang dan selimutnya berukuran 7 hasta dan lebar 3 hasta 1 jengkal. Masya Allah. Al-Waqidi ni satu periwayat dari kitab sirah. Cuma Al-Waqidi ni dia tidaklah siqah sekuat macam perawi-perawi hadis yang lain. Dia perawi kitab sirah saja. Jadi ada yang sahih, ada yang tak sahih. Sedangkan sarungnya izar tadi tu terbuat dari tenunan Oman. Nampak tak? Pakai tenunan Oman. Jadi saya tengok, kita akan tengok Yaman pun ada, Oman pun ada. Kat sini baru nak bagi tahu kat kita bahawa Nabi SAW pakai apa pakaian pun macam kita. Pakai pakaian buatan Cina pun boleh, buatan apa pun boleh, Indonesia boleh, made in Bangladesh pun boleh, made in tak India pun boleh. Tak semestinya I nak made in UK je, tak boleh. Ni takalluf je, kita tengok nanti. Apakah kita adab dalam berpakaian? Beliau SAW pernah memakai hullah berwarna merah. Adapun hullah itu adalah sarung dan selendang, sama macam tadi lah, izar dan ridak tadi. Bila izar dan ridak dipakai satu set, dipanggil hullah. Faham tak? Izar tu kain bawah, ridak tu kain atas. Bila pakai satu set, dipanggil ridak, hullah. Dia panggil hullah. Serban yang warna merah tu kata itu. Dan sabar dulu, lagi ada cakap lagi. Sabar dulu, sabar. Okey. Hullah tidak digunakan kecuali untuk 2 pakaian sekaligus, kata penterjemah. Sebagian orang keliru ketika mengatakan bahawa hullah ini berwarna merah murni. Khullas maksudnya merah semata-mata, tanpa campuri warna lain. Hanya saja hullah merah ada dua selimut Yaman, bukan selimut, kain Yaman yang ditenun dengan garis-garis merah dicampur hitam, seperti yang umumnya selimut buatan Yaman, kain buatan Yaman. Jadi pakaian ini dikenal dengan nama hullah merah kerana terdapat padanya garis-garis berwarna merah. Jadi apa yang ulama sebut kat sini adalah yang larangan tu ialah memakai merah yang pure merah, tak ada langsung kala-kala lain. Kalau ada merah dan garis, merah bertumpuk, merah ada benda lain campur dengan lain, maka itu dibenarkan. Larangan memakai pakaian merah. Adapun pakaian warna merah murni tanpa campuran warna lain dilarang keras dipakai. Dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi SAW melarang memakai mayasir al-hamr, macam pakaian merah. Sementara dalam Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW melihat dirinya memakai raitah, segala jenis pakaian tipis lagi halus yang dilumuri usfur. Usfur ni macam kita kata za'faran lah. Bila za'faran bila kena warna apa? Merah kan? Za'faran tu warna merah. Za'faran, tahu za'faran tak? Saffron Yalah, dia warna kuning tapi dia macam merah-merah sikit colour dia. Macam tu lah. Saya nak samakan. Za'faran tu boleh keluar colour tak? Boleh. Macam tu juga usfur ni. Itu cerita dia. Saya belum kata warna tu warna za'faran. Saya kata pokok usfur ni macam pokok za'faran, digunakan untuk keluarkan colour. Dan pokok usfur ni dikeluarkan colour merah. Lepas tu Nabi larang memakai baju yang mu'asfar. Nabi sebut mu'asfar. Maka beliau SAW bersabda, mengapa engkau mengenakan raitah ini? Aku pun memahami apa yang tidak beliau SAW sukai. Aku tahu bahawa Nabi tak suka. Nabi tanya tu dalam keadaan Nabi tak suka. Ma hadhihi raitah allati alaik? Fa'araftu ma karihah. Fa'ataitu ahli wa hum yasjuruna tanuran lahum. Maka aku pun balik kat keluarga aku tengok di tengah panaskan, nyalakan api dekat tanur. Tanur ni kita kata dapur lah, buat roti tu. Lalu dia lemparkan kain dalam tu bakar baju tu. Ini para sahabat bila dia tengok Nabi benci benda tu, dia pun benci terus. Sedangkan Nabi benci untuk orang lelaki pakai. So macam emas kita sebut dulu kan. Para sahabat ni, seorang sahabat pakai cincin emas. Bila pakai cincin emas, Nabi kata apa? Pakaian ni pakaian orang yang tidak ada kedudukan di akhirat kelak. La khalaqalahum fil akhirah. Dia ambil cincin tu, dia buang tepi tu.
Orang kata ambil lah, pergi cairkan. Dia kata aku takkan ambil benda yang telah dibenci oleh Nabi SAW. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kalau Nabi tak suka, dia tak suka habis lah. Nabi kata ambil, boleh cairkan dan bagi pada keluarga kamu. Barakallahu fikum. Jadi ini contohnya. Para sahabat kita tak, Nabi SAW benci, kita suka juga benda tersebut. Kita balik ejaz, nak cuba ejaz juga bagi boleh. Cari juga pendapat mana yang ustaz kata boleh. Hari dah terang-terang lah, pusing cari ustaz yang kata boleh. Ni kata ustaz Usiri tu. Kita ni kalau jumpa hadis yang kata tak boleh, dia akan cari juga ustaz yang kata boleh. Walaupun dah jumpa dah 10 ustaz yang kata tak boleh, jumpa satu ustaz kata boleh. Anu ustaz kata boleh. Dia akan ambil satu ustaz yang kata boleh tadi. Dia tak nak ambil hadis yang 10 hadis dan juga ulama-ulama yang banyak ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu kemudian aku menghadap beliau SAW, kisahkan harinya. Beliau SAW kata, wahai Abdullah, apakah yang dilakukan pada Raitah tersebut? Aku mengabarkan kejadian itu kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa engkau tidak berikan kepada sebahagian keluarga kamu? Sesungguhnya ia tidak mengapa dikenakan oleh kaum wanita. Jadi perempuan boleh lah. Tapi nak buat kahwin, nak sedondon, perempuan merah tapi laki merah belang-belang, boleh lah. Contohnya yang tak boleh warna merahnya ke yang pakaian nipis? Merah yang pure merah tadi. Nipis tu boleh? Nipis tu boleh? Nipis boleh, tapi tak bukan rumah lah. Kat rumah dah boleh pakai nipis. Pakai nipis boleh pakai. Pakai nipis boleh pakai, tapi tak boleh pakai depan muka mahram lah. Yang berbayang-bayang lah. Nipis berbayang-bayang lah. Macam nipis bayang-bayang ni. Singlet Ustaz. Nipis ni, nak tahu nipis tak nipis, dalam tu boleh tahu warna kulit dia apa. Itu nipis. Boleh nampak bentuk. Nanti kita tengok ada adab pakaian tu, hukum pakaian. Tak boleh nampak bentuk, tak boleh nampak dalam. Nampak dia punya colour baju dalam dia warna apa, tak boleh lah. Ketat sampai nampak dia cakap tak elok lah kan. Nampak dia tali-tali dia apa kan, tali-tali yang pakai tali tu, nampak tali-tali dia, tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah tu. Ustaz ni gatal, bukan gatal. Kita ternampak. Kita cerita benda ni. Kau tak nampak tak cerita. Benda ni kau tak nampak tak cerita. Nanti kita cerita. Barakallahu fikum. Dia nipis boleh. Nipis boleh kalau kita pakai pakaian lain. Contohnya kita pakai baju satu baju, kena ada satu kain nipis kat luar, style kan. Apa panggil tu? Lace. Nipis kat luar. Dalam tu ada pakaian lain lah. Ataupun tak nak pakai baju dalam, pakai lace je pun boleh pergi kat rumah kan. Dengan suami ya boleh. Pakai lace je, tak ada masalah. Barakallahu fikum. Bukan kita nak buat cerita kelakar, tapi ni hukum dia. Tapi diketahui bahawa pakaian yang dilumuri usfur warnanya adalah merah. Itu maksudnya merah tadi. Pada sebahagian kitab As-Sunan disebutkan bahawa mereka bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Lalu Nabi SAW melihat di kenderaan mereka kain-kain yang terdapat garis-garis merah. Maka beliau SAW bersabda, ketahuilah aku kira warna merah ini telah membuat kamu kepayahan. Kami pun bersegera berdiri kerana sabda Nabi SAW hingga membuat lari sebagai unta kami, sebahagian unta kami. Lalu kami mengambil kain-kain itu dan melepaskannya dari kenderaan kami. Tapi hadis ini tidak sahih. Maksudnya warna merah yang garis-garis tu boleh pakai sebenarnya. Jadi hadis yang Nabi tak suka warna merah garis-garis ni, hadis ni tak sahih. Pendapat yang membolehkan memakai warna merah dari pakaian al-juh, salah satu jenis wool. Wool ni bulu. Dan selainnya perlu dianalisa kembali. Adapun larangan untuk memakainya sangatlah tegas. Bagaimana mungkin dikatakan Nabi SAW memakai warna merah murni? Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi dari hal itu. Yang kita panggil maksum tadi. Hanya saja kerancuan dalam masalah ini timbul. Kenapa berlaku isu ni? Sebab berkenaan dengan baju merah tadi. Jadi sebahagian ulama' dia ambil, dia faham umum je baju merah tadi. Sedangkan yang dimaksudkan Nabi pakai baju merah ketika musafir tadi adalah baju merah yang padanya ada belang jalur-jalur hitam. Okey. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan melalui sanad keduanya dari Anas bin Malik bahawa Raja Romawi menghadiahkan kepada Nabi mustaqah. Mustaqah terbuat dari sundus. Sundus tu apa? Iaitu sutera lah. Dan beliau SAW memakainya seakan-akan
aku melihat pada kedua tangannya tazabzaban, berkibas-kibas. Maksudnya dia pakai kain tersebut lah. Al-Asma'i berkata al-mustaqah, ala baju luar yang memiliki lengan panjang. Sementara Al-Khattabi berkata kemungkinan baju ini dilapisi sundus, kerana farwah baju luar tidak dibuat daripada sundus. Nampak tak? Kat sini dalam dua perangan terakhir ni disebutkan Nabi pemakai pakaian sutera. Nampak tak? Jadi benda ni dibincang oleh para ulama. Berkata Imam Ahmad rahimahullah bahawa memang pada satu peperangan, di peperangan Daumatul Jandal, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jubah yang dibuat daripada sutera. Tetapi perkara ini berlaku sebelum pengharaman sutera tersebut. Jadi Nabi pun pakai. Jadi Nabi ni benda yang tak haram, pakailah. Falabisaha fata'ajjaban nasa minha, maka Nabi pakai, maka manusia semua rasa macam pelik yang Nabi pakai. Sebab orang Arab ni, orang lelaki tak pakai sutera. Sebab sutera ni tak macho. Walladhi binafsi biyadi al-madadil. Masa tu Nabi bagi alasan, kata demi Allah, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az yang mati dalam peperangan, dia punya baju sutera yang lebih cantik daripada aku pakai ni. Maksudnya kat syurga nanti. Hadis hasan. Kemudian bila berlakunya pengharaman tadi, maka berlaku juga dalam satu hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, dihadiahkan sekali lagi Nabi SAW dihadiahkan kepada Nabi satu pakaian daripada kain sutera. Maka Nabi pakai kain sutera tadi dan bersolat. Kemudian lepas solat Nabi cabut baju tu dan Nabi campak dia. Nabi kata thumma qal la yanbaghi lil muttaqin, pakaian ini tak patut bagi orang yang bertakwa. Maksudnya lepas tu dah jadi haram. Agak-agak masa tengah solat tu Nabi dapat wahyu bahawa pakaian tersebut adalah haram. Lalu lepas solat Nabi tu ambil baju tu, Nabi campak. Kemudian Umar kata, ya Rasulullah, macam mana ni baju-baju yang kau dah bagi kat kami dulu ni, baju sutera ni? Nabi kata inni lam u'tikaha litalbisaha innama u'tikaha tabi'ahu, maka kamu faba'i'uhu, maka Nabi kata kau ambillah baju tu dan jualkannya. Boleh, maksudnya boleh jual. Dan jual, maka dapatlah dia 2,000 dirham dia jual baju tu. 2,000 dirham dia jual baju sutera tadi. Okey. Jadi apa kita boleh buat kesimpulan kat sini? Yang kita baca lagi lah, ada baju lagi, ada sambung lagi kena dengan baju. Nabi SAW pernah membeli sarawil, celana, seluar lah. Tapi jangan faham seluar macam seluar orang lelaki zaman sekarang ni, ketat apa semua, tak, jangan. Seluar Nabi loose. Tak semestinya macam Pakistan. Tak semestinya. Seluar yang loose lah. Macam Pakistan tu tak semestinya. Sebab dalam hadis tak sebut pun macam seluar Pakistan. Seluar yang loose lah. Loose lah. Dan secara lahirnya beliau SAW membelinya untuk dipakai. Nabi beli untuk pakai lah. Lalu diukil dalam beberapa hadis bahawa beliau SAW memakai sarawil. Sarawil ni seluar lah bahasa Arab. Jamak dia sarawilat. Jamak dia sarawilat. Ni orang belajar bahasa Arab lah. Para sahabat pun memakai sarawil atas izin Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula sallallahu alaihi wasallam pernah memakai khuf, sejenis sepatu boot. Kita kasut boot lah. Khuf ni kasut kulit yang sampai ke buku lali, di atas ada buku lali. Dan memakai sandal, na'lan, macam selipar tu, dia beri nama at-tasumah. Okey, sini dia tasumah ni. Tasumah, betul lah. Tasumah, ta tu panjang, dua harakat. Wala bisal khatam, dan Nabi SAW memakai cincin. Wahtalafat
al-ahadith, maka ulama berkhilaf sama ada Nabi pakai tangan kanan atau tangan kirinya. Maka manakah yang, mana dia kata apa? Tapi semua hadis tersebut memiliki hadis yang sahih. Maka kat sini ulama dah bincang masalah pakai cincin ni, adakah dia sunnah? Ya, sunnah lah Nabi pakai cincin. Pakai tangan kanan ke tangan kiri? Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dia pilih tangan kiri. Mazhab Hanafi maksudnya 3 mazhab lain lah selain mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i dia pilih tangan kanan. Ada dalil panjang lah. Ada hadis sahih Muslim yang kata pilih kiri ni. Hadis sahih Muslim dia kata Nabi SAW menunjukkan pada satu benda, ilal khinsir min yadihil yusra, daripada tangan kirinya Nabi SAW. Dan tangan kiri Nabi, para sahabat nampak cincin. Nabi tunjuk something dengan tangan kiri, dan para sahabat nampak cincin dia. Bagi yang kata kanan pula, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata banyak juga hadis Nabi SAW yang pakai tangan kanan. Kerana Rasulullah SAW, hadis riwayat Musnad Ahmad dan lain-lain, dia kata Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kanannya. Begitu juga dengan hadis daripada Nafi' bin Abdullah bahawa Nabi buat cincin, dan juga dia pakai pada tangan kanannya. Batu sekali cincin. Ini tak ada batu. Cincin dia yang tu chop tu. Besi daripada, dia kata fiddah. Fiddah ni tembaga lah. Kalau orang kita pakai dengan batu, Batu tu tak ada lah. Ada batu sebesar-besar batu tu, itu fashion lah, terpulang lah. Kalau suka batu, pakailah batu besar. Ini lelaki perempuan memang suka batu lah. Mana boleh kosongnya, ada batu kristal ke, batu apa ke, tak kisahlah, diamond ke, kristal, diamond, dah kristal pula. Apa dah ustaz ni. Dan Nabi SAW kata apa dah hadis yang sahih daripada Nabi SAW, Nabi kata yu'jibut tayammun, Nabi suka kanan-kanan pada tana'ulihi, pakai kasut, tarajjul, beli sikat, dan pada buat benda yang lain. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam mazhab Syafi'i, dia merajihkan pendapat yang kata Nabi SAW pakai pada tangan kanan. Tapi bila kita baca Syekh Salih Uthaymin rahimahullah, bila dalam kitab Zadul Mustaqni, dia sebut dua-dua pun sunnah. Cuma jari mana nak pakai? Sekejap jari mana nak pakai? Nabi pakai pada jari ini, ujung ni. Okay. Yes, jari yang ujung ni Nabi pakai. Ada dari hantu dengan jari tunjuk tak boleh pakai. Betul, Nabi SAW melarang daripada pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah, sababah dan wusta. Tak tahulah Nabi larang, wallahualam. Ada benda Nabi larang kita tak tahu sebab. Ini antara bab yang kita tak tahu sebab. Haram Ustaz awal. Larangan, sebagian ulama kata larangan tu makruh, sebagian ulama kata larangan tu haram. Sebagian ulama kata larangan tu haram. Wallahu ta'ala al-bisawab. Tak. Ini saya rasa laki. Wallahu a'lam, mungkin juga perempuan. Wallahu a'lam. untuk lelaki ni Ustaz, diamond pun boleh lah kalau lelaki nak pakai. Diamond yang biasa orang perempuan pakai lah. Okey, Nabi SAW kata lelaki tak boleh tiru perempuan tak tiru lelaki. Antara saya inilah para ulama kita tak kasih lelaki pakai diamond tu lah. Tak kasih lelaki pakai diamond. Yang confirmnya Nabi SAW tak kasih pakai tengah. Jadi kalau kita pun, perempuan pun jangan pakai lah. Sebab sebagian ulama kata ini untuk lelaki saja larangan tersebut. Sebagian ulama kata tak, ini juga untuk wanita. Jadi orang-orang pakai je lah jari ni, jari manis ni, jari manis jari manis tak ada larangan, pakailah kat situ. Ada yang pakai jari ni ya? Lantak dia lah, tak ada larangan, suka hati dia lah. Tak boleh kita nak larang orang. Kalau jangan mata kita tak sesuai, kita kata haram pula benda tu. Tak semestinya. Itu cincin. Tapi siapa tak pakai cincin, adakah maksud dia tak sunnah? Soalannya. Saya tak ada cincin. Tak. Saya sebut Nabi pakai cincin sebab dia berhajat kepada cincin tadi. Bukan Nabi kata bercincinlah kamu. Tak. Nabi tak pernah kata pun siapa bercincin maka dapat masuk syurga. Tak. Nabi, bahkan Nabi pakai cincin tu sebab ada khatam cop Nabi tadi tu. Jadi tak boleh kata apa, oh kau ni tak ikut sunnah lah tak pakai cincin. Tak boleh kata macam tu. Orang perempuan sebagai hiasan. Orang perempuan sebab hiasan lah. Kalau dia tak nak pakai pun tak ada masalah.
Laki pun senang. Contohnya. Contoh. Okey, kita bersama seterusnya pula ya. Dari dalam Sahih Muslim, ada masa lagi ada ya? Beliau SAW juga memakai al-bidah, topi baja yang topi besi itulah, topi perang tu yang diberi nama al-khawzah, sebagaimana beliau SAW memakai baju besi yang biasa dinama az-zardiyah ataupun az-zurdiyah. Kata Syekh, az-zurdiyah lagi tepat. Beliau SAW muncul pada perang Uhud dengan memakai 2 baju besi. Maksudnya Nabi perang pakai baju besi juga. Tak kata aku Nabi. Oh, aku Nabi tau, kebal. Tak, Nabi pun pakai baju besi. Maksud Nabi bila occasion tu perlu pakai baju besi, pakai baju besi. Macam tu juga. Macam tu juga kita nak pergi menebas, takkan pakai serban, pakai jubah. Bila menebas, pakailah baju nak tebas. Kan, betul tak? Nak pergi berkelah tepi hutan, pakai jubah. Betul tak? Macam itulah, itu cerita dia. Maksud Nabi pakai baju yang sesuai dalam keadaannya, itu pun sunnah. Itu kena faham. Betul Syekh. Betul guru kata Syekh kata pakai pakaiannya sesuai dengan keadaannya, itu sunnah. Dalam Sahih Muslim dari Asma binti Abi Bakar, dia berkata ini adalah jubah Rasulullah SAW. Beliau mengeluarkan jubah Tayalisah Kisra Waniyah, jubah tebal yang bergaris-garis, pakaian Kisra. Maksud pakaian yang elok ni, yang terdapat padanya kerah terbuat dari dibaj beludu. Maksudnya dibaj ni beludru. Beludru, baldu lah sebenarnya. Parsi. Ini bahasa Indonesia. Beludru, baldu. Lubang lehernya dilapisi dibaj. Beliau berkata jubah ini tadinya berada pada Aisyah hingga beliau meninggal dunia. Dibaj tadi apa kita sebut? Dibaj tadi kita kata apa? Dibaj ke baldu. Dibaj tu baldu. Yang sebelumnya tadi Kisrawaniyah tadi tu ialah jenis baju. Dibaj tu baldu. Maksudnya baju jubah ini terdiri padanya berada pada Aisyah hingga beliau SAW meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, aku pun mengambilnya. Nabi SAW biasa makainya, kami biasa mencucinya untuk orang-orang sakit yang digunakan sebagai penyembuhan. Jadi para sahabat ambil baju Nabi, rendam dalam air. Air itu buat ubat. Sebab baju tersebut dah kena peluh Nabi, dah kena bulu Nabi, dah kena badan Nabi, maka kita kata boleh dia buat ubat. Jadi seperti yang saya sebut dalam kuliah yang lepas, bahawa benda-benda yang terkena dengan badan Nabi SAW, maka itu boleh dia buat ubat. Macam baju Nabi SAW. Tapi benda pastikan nombor satu, memang confirm Nabi punya. Itu satu benda. Tak confirm Nabi punya macam mana? Yang kedua, ini khas untuk Nabi SAW. Jangan kiaskan pada ustaz, ataupun syekh, ataupun mana-mana orang. Lepas ni ada pula orang ambil baju saya, pergi ambil baju, buat basuh, minum air apa semua, buat ubat. Geli lah ustaz kan, tak mau pun contohnya. Macam tu kita kata tak, jangan dibuat macam tu. Tak disunnahkan. Bahkan boleh bawa kepada syirik, iaitu syirik apa ni? Syirik dalam bertabarruk, mengambil berkat. Sebab barakah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala lah padanya at-tabaruk, maha barakah. Allah Taala yang boleh beri barakah. Jadi barakah ini mesti dengan nas. Barakah mesti dengan nas. Bila Nabi kata apa? Susu lembut, susu itu barakah. Yes, nas. Nabi kata air zam-zam itu barakah. Ya, nas. Minyak zaitun itu barakah. Ya, nas. Tamar itu ajwah barakah. Ya, nas. Di sini terjemahannya mencucinya. Dalam bahasa Arab dia apa? Sebab kalau mencuci, habislah kesan-kesan Rasulullah. Dan mencuci. Betul, basuh, nagsiluha. Basuh. Yes. Lil marda. Betul, basuh. Kalau dicuci, dah tak ada kesan-kesan. Maksudnya cuci tu masuk dalam air lah. Masuk macam gini lah. Sebab dia nak keluarkan peluh-peluh tu air tu. Macam mana tahu habis tak habis? Macam tahu habis tak habis? Pakailah selagi ada pakai. Kita tak tahu habis ke tak habis. Kita tak tahu mana tu habis ke tak habis. Dan masa tu tak terkenal lah pakai fab ke apa ke, tak ada.
daya ke, tak ada apa. Bajunya. Kalau baju tak ada. Ya, baju tu selagi anda pakai, satu lah lama-lama habis dah baju tu. Lama-lama baju tu hancur lah. Lepas tu kita tak rasa 1400 tahun baju tu ada lagi. Mesti dah orang dah ambil, dah pakai, dah gunakan, dan tak confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Syekh Al-Judai, Syekh Al-Judai, Abdullah Al-Judai, dalam kitab dia At-Tabarruk, dia kata sekarang ni yang ada tak satu pun yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun dakwaan dia kata rambut ni hidup, masih lagi tumbuh. Dia kata itu bukan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kata pun rambut aku sentiasa hidup. Tak mesti kata macam tu. Tak semestinya. Okey. Habis tu ustaz nak buat apa? Bertabaruklah dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi punyalah banyak, buat barakah. Kita baca bismillah tu barakah, minum tangan kanan tu barakah, kita cari yang halal itu barakah, kita cari doa-doa itu barakah, kita buat pada waktu-waktu yang tertentu itu barakah, pada cara Nabi itu barakah. Itu tak nak cari, sibuk nak cari yang rambut-rambut apa semua ni. Biar Ustaz Adi bagi tahu bab ni, dia lagi pakar masalah ni. Dia ceritakan bagaimana banyak orang yang bertabaruk dengan benda-benda yang tak sepatutnya bertabaruk kan. Kita ambil ni peluh guru tabaruk, busut pun barakat, pokok pun berkat, nasi pun berkat. Nasi berkat, itu kan orang Johor lah, tak ada mana. Nasi berkat tu nasi bungkus tu, itu lain. Itu tak sama, itu lain. Itu nama nasi berkat. So kata ni berkat ni tak kahwin lagi, pergi salam pengantin, nanti dapat berkat, nanti dapat berkat pengantin. Mana boleh tu? Syirik. Sebab orang Melayu tak ada yang baling bunga tu kita tangkap tu kan. Maksud tak ada. Dia juga, dia baling. Ada juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, beliau SAW memiliki 2 selimut hijau. Sekali lagi ya. Bukan selimut ini burdan. Burdan ni macam baju sebenarnya. Macam jubah tu, 2 selimut hijau, kain berwarna hitam dan kain berwarna merah. Kisak aswad wa kisak ahmar mulabbad, serta kain yang dibuat daripada bulu. Seterusnya gamis beliau, kamis tadilah, shirt tadi dibuat daripada katun. Sebenarnya bahasa Arab qutnun, cotton. Allah Ustaz. Ukurannya pendek dan kedua lengannya juga pendek. Nampak Nabi pakai baju shirt lengan pendek? Jangan dekat lengan pendek kata tak sunnah. Sunnah ni. Adapun gamis-gamis yang memiliki lengan lebar lagi panjang dan menyerupai akhraj, rumbai, tidak pernah dipakai oleh beliau SAW maupun para sahabatnya. Maksudnya pakai shirt tapi dia punya ni berlebih panjang, dia punya lengan dia tu. Sebab bagi orang Arab, apa-apa yang dipanjangkan lebih daripada hadnya itu lambang kemasyhuran dan kesombongan. Bukankah Maharaja Cina dia punya panjang letak tangan dalam tu kan, menunjukkan kehebatan dia. Begitu juga dia punya tosyeh-tosyeh dia pun kan, pada pakai panjang-panjang tu, labur tu, nak melambangkan kemasyhuran. Yang ni tak boleh. Nanti kita akan tengok hadis kejap lagi berkenaan dengan Nabi larang daripada suka mengisbal-isbalkan benda ni, seluar ataupun baju. Pandangan yang membolehkannya memakannya perlu ditinjau semula sebab tergolong jenis pakaian orang-orang angkuh. Adapun pakaian yang paling disukai adalah gamis dan al-hibarah. Pakaian dia hiasi aneka warna terbuat daripada kain rami ataupun katun. Cotton tadi lah. Jadi jenis burut, jadi baju tadi yang dihiasi warna merah, sedangkan warna yang paling beliau sukai adalah warna putih. Beliau SAW bersabda, ialah sebaik-baik pakaian kamu, pakailah ia dan kafani dengannya orang-orang yang meninggal di antara kamu. Atas dasar hadis inilah para ulama' dia faham hari Jumaat tu pakai putih, hari raya pakai putih, masa nak pergi sembahyang raya tu. Tapi bukanlah maksudnya 24 jam putih je. Kita jumpa kan, ada baju merah, ada baju hijau, ada baju hitam, ada. Dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia mengeluarkan pakaian bertambal dan sarung kasar. Tambalnya apa? Kisah al-mulabbadah, yes. Tampal dan sarung kasar, lalu berkata roh Rasulullah SAW dicabut pada kedua pakaian ini. Maksudnya masa meninggal tu, wafat, baju Nabi baju yang biasa saja, baju bertampal. Maksudnya bukanlah nak pakai baju hebat-hebat kan. I want to die beautiful, orang putih kata, setengah tu kata.
I want to die beautiful tu. I tak nak muka I buruk nanti. Tu dia pun make up lah mayat tu apa semua ni kafir punya pemikiran. Tak macam tu Nabi SAW pernah memakai cincin terbuat dari emas. Kemudian beliau SAW melemparkannya dan melarang memakai cincin emas. Setelah itu beliau SAW memakai cincin perak dan tidak melarang memakainya. Adapun hadis dari Abu Daud, Nabi SAW melarang beberapa perkara dan tidak melarang memakai cincin kecuali untuk penguasa. Aku tidak tahu status hadis itu dan pengertiannya. Maksudnya hadis itu dia kata hari ini sanadnya lemah, majhul. Perawinya majhul, bawah tu tidak diketahui. Majhul tu maksudnya perawi yang tak dikenal. Bila tak kenal, macam nak cek dia ni perawi yang siqah ke tak siqah, perawi yang boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Sebelum kita habis ni, saya buat kesimpulan dulu lah berkenaan pakaian, takut tak sempat nanti lama lagi. Kesimpulannya, para ulama' kita letakkan beberapa benda-benda yang kita kena faham, iaitu yang pertama, Nabi SAW tidak takalluf dalam berpakaian. Tak takalluf maksudnya apa? Tak menyusah-nyusahkan dalam pakaian. Dia tak kata mesti pakai macam ni. Nabi tak pernah kata macam tu. Mesti pakai jubah sekian-sekian, mesti pakai ni sekian. Jadi kita pun jangan takalluf. Jangan kata nak pergi ni mesti pakai, pergi Mekah, pergi umrah mesti pakai jubah, mesti kena pergi Munawarah, kena cari jubah, nak pergi sebelum pergi haji. Kan nak pergi umrah kan? Nak pergi umrah laku Munawarah, jom Munawarah nak cari jubah putih. Tak semestinya. Juga orang lelaki tak semestinya nak menunjukkan kita ni sebagai orang bertakwa aku mesti kena pakai jubah 24 jam. Tak semestinya. Nabi SAW pakai baju biasa juga. Itu ada takalluf. Dan Nabi pakai semua pakaian yang dipakai oleh orang Arab masa ketika zaman tu, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Mana tak pakai baju yang sempit, tak pakai baju yang nipis, tak pakai menyerupai orang kafir, tak menyerupai orang wanita, tidak padanya sutera, tidak padanya emas, tak ada padanya benda-benda yang haram. Ini kita kesimpulan yang para ulama kita telah buat. Yang kedua. Yang ketiga, memakai pakaian kaum kamu itu adalah pakaian sunnah. Memakai pakaian kaum kita itulah pakaian sunnah. Jadi kalau kita pakai baju Melayu, kain pelekat, itu pun sunnah. Sebab sunnah Nabi ini, seperti disebut oleh Ibn Taymiyah, kita akan tengok nanti huraian Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Dia kata sunnahnya pada Nabi, pakaian Nabi ialah bukannya pada afradiha, pakaian itu, tapi adalah hai'ah, cara Nabi pakai tersebut. Maksudnya macam mana Nabi pakai pakaian orang Arab, kita juga pakai pakaian kaum kita, maka itulah kita kata sunnahnya. Sebab nanti kita akan tengok Nabi melarang kita daripada berpakaian-pakaian ahlu syuhrah, pakaian orang yang nak nampak lain, nampak hebat, pakaian kemasyhuran. Macam kalau orang Melayu tak pakai macam tu, dia seorang je pakai macam Tok Syekh Arab, muka Jawa tapi pakai Tok Syekh Arab. Maksudnya nampak, orang nampak dari jauh dah nampak lain dah. Orang nampak ni mana Tok Syekh, mana hebat ni. Nampak tak? Itu pakaian syuhrah. Pakaian tu biar nampak orang lain, bila jalan sama-sama nampak macam orang lain juga. Kata Nabi SAW, antara sunnah Nabi, kita tengok, kita baca sirah nanti, Nabi SAW bila jalan dengan sahabat dia, macam sahabat dia juga. Tak ada orang nampak macam kita kata lain, dia lah serban paling besar sekali, dia lah ada macam-macam keliling dia kat beladan dia apa semua. Tak ada. Tak seperti yang dipercayai oleh sebahagian orang yang beragama sekarang ni. Begitu juga Nabi tak tentukan warna tertentu, Nabi tak tentukan brand tertentu, Nabi tak tentukan jenis pakaian tertentu. Daripada kain apa, kain cotton pakai, kain bulu pakai, kain linen pakai. Kita akan tengok nanti. Misalnya akan pakai daripada kain katan, kain linen. Maka ini semua pakaian Nabi SAW. Nabi tak tentukan apa-apa jenis pula. Nak kain lurus ke, kain melebar ke, kain tegak ke pun boleh. Apa pakai seluar jeans? Sebab sekarang ni ramai orang tak pakai. Ketat orang lelaki tak patut pakai jeans. Kalau orang lelaki tak patut, lebih-lebih lagi perempuan lagi tak patut. Itu kesimpulannya lah. Yang ketat ke tak? Yang ketat lah, dayiq. Longgar tak apa kan? Untuk lelaki perempuan ni Laki perempuan. tak boleh. Perempuan tak boleh pakai ni, tak boleh. Outing kan. Biasa Orang perempuan tak boleh pakai seluar yang tak ada tutup dia punya barat badan ni. Kalau nak pakai seluar, kena pakai labuh sampai bawah lutut je. Tuan-tuan kalau kata seluar, kau pakai sheet biasa, punggung tuan-tuan tu nampak jelas. Itu pakaian lelaki. Tu lagi tu seluar tu pakaian laki-laki. Tashabbuh birrijal, la'anallahu almutashabbihati birrijali minan nisa. La'ana Allah datang wanita-wanita yang meniru pakaian lelaki. Tak boleh. Wal mutashabbihina birrijal minan bin nisa'i minar rijal, dan Allah kata orang meniru lelaki yang meniru wanita di kalangan lelaki. Tak boleh.
Tapi orang kata jeans ni universal. Tak. Unisex yang telah dirosakkan seksnya lah. Tak betul lah. Bukan unisex dah, dia dah rosak seksnya. Tak betul lah. Dia tak betul. Tak boleh. Bagi saya wanita tak boleh pakai, bukan seluar jeans, hatta seluar pun kalau bajunya tak labuh. Nak pakai seluar pun wanita, dia kena pakai bajunya labuh. Tapi menutupi sampai mana Ustaz? Sampai tak nampak apa yang boleh nampak orang lelaki nampak. Nampak lutut lah patutnya. Bawah sikit, atas sikit lutut pun tak masalah, tapi bawah ni. Sebab bagi wanita ni, orang lelaki ni, tengok peha perempuan yang pakai kain pun kadang-kadang boleh menyebabkan gangguan kepada sistem tu. Subhanallah, kita nak betul, memang Allah Ta'ala jadikan wanita macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh tutup. Apatah lagi sekarang ni, minta maaf saya sebut lah, kena sebut lah, minta maaf benda, patut sebut. Bekerja tu, pakai shirt, kadang-kadang pun pakai shirt, jadi tubuh badannya nampak tak. Nabi SAW suruh kita pakai pakaian yang longgar. Longgar, dia bukan perempuan, lelaki pun kena longgar. Sebab sekarang ni orang lelaki pun pergi kerja, seluar dia ketat. Baca fatwa-fatwa ulama', hampir semua ulama' kata melarang memakai bantalun. Bantalun ni pantalon lah, orang putih kata bantalun untuk orang lelaki yang macam sekarang ni, ketat. Dah pula ketat, menampakkan pula apa yang boleh nampak. Shape tu, nampak, tahu pun. Boleh nampak shape tu. Bila sejuk nampak shape tu, nampak macam mana? Barakallahu fikum. Kita tengok benda-benda macam ni, ialah haram. Bukan hanya untuk lelaki, bukan hanya untuk perempuan, juga lelaki. Orang lelaki pun kena pakai loose. Kata Syekh Albani rahimahullah kata, orang lelaki bila solat kalau pakai seluar ketat, satara ma bainahuma mujassama, kata, kamu akan lihat apa di antara kedua pehanya jelas sekali. Nabi kata, macam nak solat macam tu? Betul lah, kita tengok nanti ada hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni ditikaikan kesahihannya, Nabi larang, Nabi suruh pakai seluar, ada atas ada kain pula. Macam samping tu, orang Melayu dulu ikut sunnah. Sebab tak nak. Apa ni kesimpulan yang kita boleh buat? Dan Nabi SAW dia akan pakai pakaian yang mudah. Pakaian yang mudah dipakai, yang senang lah, tak susah lah, tak menyusahkannya. Maka ini kita kata sunnah daripada Nabi SAW dalam berpakaian lah. Jadi tak boleh kita kata tetapkan sunnah ni mesti pakai selempang. Jadi aku sunnah mesti pakai selempang, mesti nak pakai serban ikat style itu. Yang itu dapat sanad serban tu. Mana Nabi SAW? Nabi pakai serban kadang dengan kopiah, kadang tak pakai kopiah, kadang pakai kopiah je, kadang-kadang pakai kain je. Kita akan tengok nanti Nabi pakai yang saya sebut tadi kan, yang kadang macam orang Arab pakai tu, tayalisah tu. Nabi kadang-kadang pakai macam tu bila panas ni pakai tudung tadi. Tapi tak semestinya tudung macam kain tu, lepas tu kain pula mesti kain daripada Yaman tu, kain yang bentuk macam ada corak-corak tu. Mesti standard itu. Yang mana datang sunnah mana ni? Kau kain blackout boleh tak? Kau kain apa? Kadang-kadang diorang ni menetapkan satu benda yang tak ditetapkan Nabi. Lepas tu kita akan tengok nanti kuliah yang akan datang, Ibnu Sirin dia marah orang kata inilah pakaian agama. Bila orang tetapkan ini pakaian ahli agama, bila tengok sebagian orang pakai baju bulu, dia kata, "Kenapa kau pakai pakaian macam ni?" Dia kata, "Inilah pakaian Nabi Isa AS." Dia kata, "Tak, Nabi SAW tak pakai macam ni. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni, kadang-kadang Nabi pakai cara lain juga." Itulah dia sunnah Nabi SAW, tak ditetapkan. Betul kata Syekh, pakaian ini wasi'ah, luas. Kau nak pakai style Pakistan, style Sudan ke, style Syria ke, style Afrika ke, style Asia ke, tudung kamu nak ikat atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke, terpulang. Jangankan syuhrah, jangankan untuk menarik perhatian orang lelaki. Contohnya untuk wanita, dan juga orang lelaki juga tidak menarik perhatian untuk wanita seterusnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekali lagi saya umumkan, minggu depan tidak ada kuliah. Jadi kita jumpa lagi 2 minggu biidznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.